Assalamualaikum, saya Irfan Khairi dan bersama saya hari ini Encik Salman Ghazali, Ketua Pegawai Strategi Kumpulan FGV Holdings Berhad, bagi sama-sama nak bincangkan topik kita menarik kali ini kan, mencari peluang-peluang di luar sektor sawit. Okey, apa khabar Encik Salman? Khabar baik, Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih Encik Irfan kerana menjemput saya untuk menyertai sesi webinar pada hari ini. Alright, thanks Salman. And baru-baru ni kan Encik Salman kan, saya ada terbaca tau, FGV Holdings Berhad is expanding the reach of its dairy product brand Bright Cow to 5,000 new retail location across the nation through the appointment of its new distribution agent. So jadi tanya kat sini, apa yang saya nak sebut kat sini kan, nama jenama Bright Cow tu saya seronok sangat, suka sangat. Sebab apa kan, it's a good brand name. Alright, sebab selalu kalau sebab pasal lembu ni macam ada kadang-kadang jadi bahan lawak juga kan, tapi kan bila FGV bagi brand name Bright Cow, is a positive twist to it, and saya suka sangat. So siapa yang bagi nama Bright Cow tu kan memang hebatlah, pandailah memilih brand name. So FGV memang hebat kat situ. So jadi congratulations of the achievement kan, and kena juga dengan topik kita hari ni Encik Salman kan, iaitu kan topiknya adalah mencari peluang-peluang di luar sektor sawit. Okay, and so boleh expandkan sikit tak, okay, tentang sebab apa kan ramai antara kita bertanggapan tentang, of course FGV punya main business will be sawit, tapi di luar sawit, apakah peluang-peluang yang ada, yang diterokai? So sebenarnya untuk FGV ni, masa kita mula-mula lakarkan strategic blueprint kita, dan kita lihat dari segi makro economic perspektif juga tau. Dan kebanyakan syarikat selalu ni dia tengok micro. So kita punya approach was a bit different, lain sikit kan. So kita tengok macro punya perspektif. So bila kita tengok micro perspektif ni, dia punya jarak penglihatan tu lagi jauh lah kan, lagi jauh. Kita boleh nampak lagi jauh tau Irfan. So bila kita boleh nampak lagi jauh ni, dan mulalah kita nampak perkara-perkara yang biasanya tak dilihat oleh pemain-pemain kelapa sawit ataupun pemain-pemain sawit yang lain lah kan. So apa yang kita nampak masa tu adalah, nombor satu, ekonomi Malaysia kan. Kita nampak ekonomi Malaysia ni dah melekat lah. Dia dah melekat, dia dah stuck dekat middle income trap kan. Dulu kita mendahului South Korea tahun 80-an, awal 90-an kan. Tapi sekarang tengoklah, Korea dah ada macam-macam jenama produk advance lah kan. So dia maju ke hadapan dari segi pembangunan ekonomi dia. So tu nombor satu kan. Nombor satu, kita nampak benda ni. Dan kita nampak yang sebenarnya sebabkan kita tak pergi ke higher value add punya economic activities lah. So tu nombor satu kita nampak. Nombor dua, apa yang kita nampak adalah sawit ni adalah komoditi kan. Dia adalah satu komoditi. So bila komoditi ni bermakna kita sangat bergantung kepada pasaran kan. Kita bergantung pada pasaran, kita price taker lah. So apa pasaran cakap harga barang tu kita nak kena jual, kita kena jual harga tu. Kita tak boleh nak kontrol harga tu kan. Macam kalau Nestle ke Mondelez Cadbury, dia boleh kontrol harga dia. So kita nampak nombor tu, perkara ni berlaku. So returns ataupun pulangan keuntungan kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam perladangan ni menurun tau sebenarnya, menurun. So itu nombor dua. Nombor tiga adalah negara-negara lain yang boleh tanam sawit, macam negara-negara di Afrika, negara-negara di South America, and even Indonesia, dan semuanya mempunyai a lower cost structure. So dia punya cost pembuatan dia lagi rendah. So ini tiga perkara yang kita nampak sebagai sesuatu yang sangat kritikal. Dia cabaran, ada masalah side lah kan. Yes, the situational analysis yang menyebabkan kita membuat keputusan bahawa kita kena pergi mencari peluang-peluang di luar sektor sawit. Tapi tak adalah jauh sangat. Kita pergi, tak adalah nak jadi syarikat buat roket ke ataupun syarikat buat kereta kan. So manalah tahu. So kita nak buat syarikat buat pembuatan makanan. So that's how kita lakarkan kita punya strategi lah, berdasarkan perkara-perkara yang disebut tadi lah.
So what be the some of the exact strategies yang telah dibuat yang telah dilakukan dalam industri-industri apa ataupun contoh produk-produk yang dah di value add lain? Okay. So untuk FGV, alhamdulillah kita sebenarnya berbanding dengan syarikat sawit yang lain, kita dah ada penglibatan dalam sektor makanan yang di luar sektor sawit. So maknanya dah ada pengalaman, dah ada failures, dah ada some successes in the past, di mana kita boleh gunakan sebagai macam batu loncatan lah kan, loncatan ataupun springboard lah untuk kita pergi ke arah peluang-peluang di luar sektor sawit ni. So apa yang kita dapati adalah selain daripada memastikan cost structure untuk sawit, bisnes sedia ada kita berjalan dengan sangat efisien. So kita dah identify sektor makanan, food consumer products lah kan, food consumer products. Dan kategori-kategori yang kita identify tu, kita dapati yang kalau penglibatan di dalam contohnya minyak masak, dan minyak masak ni kira cooking ingredients lah, kategori cooking ingredients. Cooking ingredients ni dia punya returns dia tidak terlalu tidak begitu tinggi kan. Oh really? Okay. Tidak begitu tinggi berbanding dengan produk-produk dalam kategori contohnya healthy snacking ataupun confectionery ataupun dairy. Dan so kategori makanan yang lain ni kita dapati yang dia punya margins dia lagi cantik, dia punya pulangan dia pun lagi menguntungkan. So disebabkan itu kita dah tentukan bahawa selain daripada produk-produk cooking ingredients, kita nak expand into other product categories as well lah. Okay, quite interesting. May I know, kok pendengar pun nak tahu kenapa yang we know that brand Saji is a huge brand, a big brand, one of the best brand under FGV kan. Kenapa yang cooking oil ni Encik Saman kata dia punya pulangan rendah? Is it because of the competition ke ataupun the cost itself mahal ke? Macam mana? Kenapa dibandingkan dengan other products ya? Ya, sebab utama dia punya value add ni kurang untuk minyak masak kan. So dia sebenarnya masih sebuah satu komoditi lagi minyak masak ni. Okay, I get it. Ya. Komoditi macam gula kan. Betul, yes. Okay. So dia belum lagi end product sebenarnya. Betul. Dia masih okay. No wonder. Menjadikan satu end product dia. Belum bertambahkan lagi untuk jadi satu end product sebab cooking oil still macam basic commodity, masih lagi categorized as a commodity. Cantik, that's why the margin pulangan rendah. Okay, that leads me to my soalan saya yang kedua. Okay, so macam mana nak bersaing, sebab apa kan, contoh macam FGV nak masuk ruang makanan yang lain yang juga at the same time competitionnya yang specialized on that specific makanan. Kan contohnya macam FGV dah conquer in a way Saji punya brand tu is a huge brand. Tapi katalah kita FGV nak keluarkan Bright Cow, okay? Ada syarikat lain yang fokus on dairy products sahaja, which is more specialized. So meaning in a way kat situ I'm not sure if I can say will be a smaller player lah dibandingkan dengan big. So apa will be the strategy FGV untuk approach competing against a bigger player yang dah memang specialized in dairy products? In a way macam FGV dah conquer the Saji market, is a huge market. Macam player lain yang lebih kecil, macam mana nak compete? So macam tu. Betul, faham. That's a very good question. And memang bila kita dah lakar strategi dan kita dah tentukan kategori-kategori ni FGV nak terlibat, kebanyakan soalan-soalan yang datang daripada lembaga pengarah, daripada our fellow senior management, memang dia akan risau mengenai competition lah kan, competition, and then kita pun dikira pemain baru in certain product categories kan. Kalau kita tengok FGV punya strategi untuk kategori-kategori yang kita nak masuk ni, kita kalau tengok cooking ingredients, dia punya approach dia lain kan, sebab kita dah ada Saji, macam Irfan sebut tadi, kita dah ada Saji. So dia punya strategi dia lain, strategi dia is more untuk refine kan kita punya product offering. So sekarang ni kita ada minyak masak, kita dah ada santan, kita
dia dah ada susu pekat manis kan. So yang produk-produk yang ni apa yang kita akan buat adalah kita akan kembangkan lagi dari segi distribution network, dari segi marketing dia, dari segi promotion, dan yang lebih penting adalah kita nak samakan nama saji ni, sinonimkan nama saji ni dengan sesuatu yang ibu-ibu di rumah ataupun mak-mak di rumah, isteri-isteri di rumah yang ingin memasak, dia terus fikir pasal saji kan. So in order for us to be able to do that, produk-produk yang kita offer pun kena memenuhi setiap langkah ibu-ibu dekat rumah, isteri-isteri kat rumah nak memasak tu. So kita dah start fikir dah apa yang diperlukan oleh yang memasak di rumah tu. So if you recall, I think Datuk Nazrul pun, my group CEO, selalu sebut yang kita punya cita-cita adalah kita nakkan 50% barang-barang kat dapur tu adalah produk saji. So itu kita punya aspirasi kita. So yang itu untuk saji, untuk cooking ingredients. Untuk produk-produk lain pula, apa kita buat adalah macam dairy ni dia susah sikit lah. Dia dairy, betul, competition tinggi. So yang penting sekali adalah marketing dengan distribution and also product development lah. The ability to develop new products that is unique kan, in terms of taste, in terms of dia punya application. So itu benda-benda yang kita punya R&D together dengan product development team kita sentiasa berusaha keras untuk mendapatkan solution ataupun produk yang terbaik untuk the consumers lah. Untuk kategori lain pula, contohnya macam healthy snacking, kita punya strategi sedikit berbeza, and so di mana we try to look for white space dalam market. So white space dalam market, and selalunya white space ni kita nak jumpa susah sebab data. Minta Encik Salman expandkan sikit white space, apa yang dimaksudkan dengan white space tu. I think it be very beneficial kepada pendengar. Okay, so white space ni selalunya orang akan fikir macam contohnya blue ocean strategy. Blue ocean strategy selalunya logik, kebanyakan orang akan fikir adalah blue ocean strategy ni adalah menghasilkan sesuatu produk yang tidak pernah difikirkan oleh siapa-siapa selama ini kan. Tapi sebenarnya dia bukan macam tu. Dia sebenarnya kadang-kadang benda tu dah ada kat depan mata kita, tapi kita tak, syarikat-syarikat ataupun pemain-pemain industri tersebut tak nampak yang sebenarnya ada satu lagi value proposition yang dia boleh tambah ke atas produk sedia ada yang tak ada dalam market tu. So itu cara kita cari, itu dinamakan white space lah. So white space is like creating a new category altogether kan. Okay. So sebagai contoh, saya bagi healthy snacking kan. Healthy snacking. So kalau kita tengok data-data healthy snacking, tak banyak, market very small kan. Market very small, 70 juta. So kalau a normal corporate entity, bila dia nampak benda ni, dia terus cakap market ni tak menarik kan, sebab kecil. So kecil and growth tak ada. Tapi sebenarnya kalau kita tengok healthy snacking ni, dia sebenarnya it's about snacking kan. So tak kisahlah healthy ke tak healthy ke, tapi sambil tengok Netflix nak snacking ke, yes, kita nak makan something kan. Kan. So sebenarnya market untuk healthy snacking ni ataupun snacking, dia termasuklah dengan coklat, dia termasuklah dengan kacang, termasuklah dengan dried fruits kan. So sebenarnya that's the real potential market yang ada. And so kita cuba untuk hasilkan satu produk. So I always believe product first, and then when you have a good product, then you can do all sorts of interesting marketing punya initiatives kan for the products. So kita cuba hasilkan satu produk di mana it's not only healthy, contohnya macam snack bar kan, it's not only healthy, calories rendah, tapi it tastes good juga. It tastes good, packaging dia cantik, and then nampak it's imported quality punya type of packaging, the message yang kita deliver pun cantik. So itu antara strategi yang kita akan adopt untuk kategori baru yang FGV. Okay. Menarik sangat. I like the input kat situ. Menarik sangat, and I'm sure pendengar-pendengar juga akan dapat benefit from that one. Ini ada soalan daripada penonton. Penonton bertanya, bagaimana we were talking about food lah, banyak kita talking about food tadi. Okay, bagaimana peluang perniagaan dalam industri produk perawatan kulit atau kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berasaskan minyak kelapa sawit? FGV go ke arah itu juga ke kalau perawatan kulit ni?
Okay, rawatan kulit ni basically it's term called personal care lah kan, personal care punya category. So dalam consumer products kita pecahkan dua, even at FGV level kita pecahkan dua, kita ada food dengan non-food. So bawah non-food ni it's personal care. So untuk personal care ini adalah satu segmen yang sebenarnya lagi menarik dari segi pulangan dia lagi tinggi. Dan sebab tak tahu kenapa consumer suka spend banyak untuk benda-benda yang mencantikkan diri ataupun penjagaan diri. Sama sebab Korea tadi lah, K-pop semua muka licin-licin, bukan macam muka saya. Okay. So orang sini pun nak jadi macam Korea juga. Betul. So and walaupun kita tahu itu adalah satu segmen yang sangat menarik dan pulangan dia tinggi, tapi kita juga tahu yang the amount of knowledge ataupun teknologi ataupun technical expertise yang diperlukan untuk barangan-barangan penjagaan badan, penjagaan kulit ni dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi. So kita punya strategi untuk FGV itu akan berada dalam fasa 2 long term strategi kita. So long term strategi kita ada sampai 30-40 tahun lah. Kan kita memang betul-betul buat jauh. So that one is very long. Yes, very long. So sebab kita nak masuk mega trends lah, kita nak buat time jump semua dalam strategi kita. So sebabkan kesulitan ataupun the higher capability level required untuk become a strong player dalam personal care ni, kita letak dalam fasa 2. So fasa 1 ni kita nak jadikan MGV sinonim dengan jenama-jenama makanan lain seperti Nestle, seperti Mami Double Decker ke, seperti Mondelez kan. So kita nak cuba naikkan FGV ke arah situ dulu, dan kemudian baru kita re-evaluate kita punya position, whether kita sepatutnya lebih cenderung terhadap personal care ataupun tidak. So tapi kalau cenderung terhadap personal care, then kita jadi macam Unilever lah. Which is a different ball game altogether lah. Yes, there's exciting things happening for the next 10 years, 20 years, kan? Boleh tak sharekan sikit lagi plan, katalah plan 10 tahun punya plan. Apa perancangan FGV? What do you see? What will be the plan within the 10 years? Okay, dalam masa 10 tahun ni kita punya target adalah untuk mencapai satu tahap di mana at least revenue kita dalam sektor pemakanan ni sekurang-kurangnya 1 bilion ringgit. Which I think is a very conservative punya target. Sebab sekarang ni pun kita punya revenue untuk macam contohnya minyak masak semua dah hampir cecah lah figure tersebut kan. Nice. Sebab FGV ni banyak jual komoditi kan. So sahaja punya produk tu tak, walaupun satu Malaysia kita control market share, tapi in terms of total revenue size tu it's still relatively small lah. So kita punya aim in 10 years, kita jangan aim besar-besar, kita try to reach to 1 billion actually 1 billion USD revenue target. Okay. So dalam masa 10 tahun tu juga kita rancangan kita adalah di mana kita ada very strong presence dalam cooking ingredients punya sektor, bermakna kita akan ada lebih kepelbagaian dari segi product offering. So minyak masak, santan, susu pekat, and then kita akan ada juga macam sekarang ni chili sauce, tomato sauce pun kita dah ada the sauces, dengan seasoning punya kategori pun kita dah mula langkah kan, and noodles pun kita dah ada saji, mi saji on the shelf space. So further product enhancements akan dilakukan lah kan. So once kita dah buat perfected the product punya enhancement tu, then kita akan do full blast on marketing campaigns lah untuk kembangkan. And then on top of that kita akan also kembangkan sektor kategori susu kan, dairy, dan juga healthy snacking. So kita fokus kat 3 ni je dulu sekarang ni untuk 10 tahun ni.